Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anda bersama saya Ustaz Syarizan Daud dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. Hari ini ada beberapa soalan yang juga menarik untuk kita sama-sama bincang hari ini. Ada 3 soalan. Saya nak jawab 3 ni berdasarkan Facebook. Ada soalan pada Facebook, pada Instagram. Apakah hukum seandainya seorang perempuan menyukai dan mendekati suami orang? Suka dan nak dekat dengan orang itu fitrah, itu naluri. Normal lah kan, orang tu baik, orang tu smart. Kita lelaki tengok perempuan cantik, baik, kita ada naluri suka, naluri nak dekat, nak berkenalan, nak bercakap dengan dia. Itu fitrah. Tapi Islam datang untuk menghadkan. Bukanlah tak boleh langsung nak suka dekat orang. Nak buat macam mana? Kita ada fitrah itu suka. Tapi Islam hadkan. Nak suka tu macam mana? Suka sampai peluk, sampai kita nak kena mendayu-dayu bercakap dengan dia, nak kena meluah perasaan sampai dia tertarik dengan kita. Suka tu macam mana? Suka sekadar kita berkawan dengan dia, berkawan okey lagi. Kita menjaga batasan, itu yang dibenarkan oleh syarak. Mendekati, walaupun orang tu suami orang, mendekati itu tak ada masalah. Cuma sekarang ni tengah Covid, tak boleh mendekati lah kan. Kalau tengah orang tu sakit, tak boleh nak mendekati dia. So mendekati ni berarti nak rapat sangat sampai perhubungan intim, tengah malam duk WhatsApp lagi, cuti hujung minggu, family tinggal, berkawan dengan orang ni. Walaupun orang dah ada family, kita boleh keluar dengan dia, spend time dengan dia, terabai tanggungjawab dia dengan family dia. So benda tu yang tak boleh. Sekarang nak mendekati untuk berkawan, menjadi kawan baik, suka kepada orang, itu tidak ada masalah. Cuma kita kenal diri kita. Kalau kita lebih-lebih mesej orang tu, kita lebih-lebih melayani orang tu, kita yang spend time, memberikan masa kita yang lebih, penumpuan yang lebih pada orang tu, dalam keadaan orang tu dah ada family dan sebagainya, maka kita risau boleh merosakkan rumah tangga orang, mengeruhkan kejernihan rumah tangga orang lain. Maka better kita hadkanlah. Kalau kita pun dah nampak unsur-unsur lelaki tu dah mula dah macam nak curang dan seumpamanya, mengabaikan tanggungjawab, akhirnya melebih-lebihkan kita pula, maka kalau kita dah nampak, kita pula kena kalau boleh hadkan perhubungan kita. Benda tu common sense saya rasa. Kita tu fitrah, itu naluri yang kita boleh nilai diri kita sendiri. Kalau kita rasa kita rosak, kita lalai, kita leka, family rumah tangga orang tu pun akan jadi rosak, terabai dan sebagainya, kita nampak benda macam ni, maka better kita hindari perkara macam tu. Cuma sebab soalan ni tanya perempuan suka suami orang, kalau buat dengan cara yang betul, dia suka, suami tu pun suka dia, suami orang tu suka dia, buat cara betul, gentle, bincang, guna saluran yang betul dan berkahwin secara poligami, itu kan baik daripada terus berhubungan main kayu tiga, kekasih gelap pun kata lagi, senyap-senyap, berkhaluat dan sebagainya, kan tak baik. Maka lebih baik walaupun dia suami orang, gentle, bincang betul-betul. Suami pun kita berbincang, tolong bagi tahu kepada family, bagi tahu kepada pasangan, kita buat dengan cara betul. Kalau rasa tak boleh, dan kita stop. Kalau rasa boleh, pergi minta doa betul-betul, bincang betul-betul, lalui prosedur Jabatan Agama, bernikah walaupun waktu suami orang, tak ada masalah. Poligami dibenarkan dengan syarat-syarat. So itu lebih baik daripada kita bergaduh, putuskan satu rahim dan sebagainya. Okey, soalan kedua. Apakah hukum isteri hadir ke kubur semasa pengebumian suami? Ada 2 jenis kes. Pertama, hukum perempuan pergi kubur. Okey, setengah ulama sebut hukumnya sunat, harus macam mana lelaki juga, sebab untuk mengingatkan mati dan untuk menghilangkan cintaan pada dunia dan sebagainya, sunat. Laki perempuan boleh pergi. Cuma makruh kalau perempuan, ulama sebut makruh kalau perempuan yang jenis hati koyak, jenis senang menangis, meratap-ratap pula, tak boleh terima kenyataan, meronta-ronta. Orang macam ni tak dibenarkan pergi. Nabi larang. Sebab tu dalam hukum asal, dalam hadis Nabi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur fazuruha. Asalnya Nabi larang perempuan pergi. Lama-lama kelamaan bila tengok dah makin stabil, perempuan dah taklah seteruk dulu, taklah sampai meratap, taklah sampai membongkar, ada yang mencakar-cakar kubur, maka Nabi pun dah start benarkan. Malah dalam hadis riwayat Sayyidatina Aisyah pun ada sebut, antaranya satu hari Sayyidatina Aisyah telah pulang daripada satu kuburan, maka aku bertanya, ni daripada Abdullah bin Abi Mulaikah, aku bertanya kepadanya, wahai ummul mukminin, daripada mana kamu datang? Maka jawab Sayyidatina Aisyah kan isteri Nabi. Aisyah kata, daripada kubur saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar. Maka kata Abdullah bin Abi Mulaikah, aku berkata lagi kepadanya, bukankah Rasulullah larang perempuan ziarah kubur? Maka jawab Aisyah, benar, dulu Nabi larang. Kerana Rasulullah naha an ziyaratil kubur. Qalat na'am, qad naha summa umira bi ziyaratiha. Ya, dulu memang Nabi larang, tapi sekarang Nabi perintahkan untuk pergi ziarah. Tapi dah dibenarkan pergi dengan syarat-syarat, dia tidak terlalu beremosi, tidaklah meronta-ronta, meratapi kematian dan sebagainya. Begitu juga kalau dia period sekalipun boleh pergi kubur, cuma makruh saja. Cuma dalam soalan ini, isteri pergi masa kematian suami, yang ni ada pengkhususan sikit, iaitu
kes bila suami mati, perempuan kan ada iddah. Iddah suami mati ni 4 bulan 10 hari. Maknanya 4 bulan 10 hari dia tidak boleh berhias, dia tak boleh keluar rumah. Melainkan dengan sebab-sebab yang tertentu untuk cari nafkah, untuk nak sara hidup, itu dia boleh keluar. Contoh perempuan bila suami mati, dia dibenarkan dapat cuti pun 7 hari je mungkin kan. Berapa hari? 3 hari, 7 hari. Tapi kan lepas tu dia kan kena pergi kerja. Jadi dia keluar untuk pergi cari nafkah. Boleh. Cuma tak boleh kena berhias, tak boleh berhias, tak boleh nak wangi-wangi, tak boleh. Dia kena berkabur dan tempoh 4 bulan 10 hari. So iddah kematian suami menyebabkan dia tak boleh keluar rumah. So sama kesnya, tak boleh pergi kubur. Sebab kubur tu diuruskan oleh orang lain. So dia tak pergi pun tak apa. Pergi selepas habis iddah baru boleh pergi. So jawapan bagi soalan ni, hukum isteri hadir ke kubur berdosa kalau dia pergi sebenarnya. So benda ni kena hati-hati. Even kalau pengembumian atau majlis pengurusan jenazah tu buat di masjid, perempuan tu tak boleh keluar pun pergi masjid. Dia kena stay at home, stay kat rumah dia. Dah ada jawatan kuasa khairat kematian, AJK masjid, imam, bilal, tok guru semua dah buat. So isteri tu stay saja dekat rumah. Itu lebih baik kerana dia beramal dan juga taat kepada perintah Allah dan juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, apakah hukum seorang isteri membeli barangan peribadi kepada orang lain tanpa pengetahuan suami? Isteri ada duit gaji sendiri, atau dia ada duit suami bagi. Gaji sendiri adalah hak milik dia. Dia ada duit suami bagi, hak milik dia. So whatever dia nak buat, silakan. Dengan syarat-syarat lah, tidak mencetuskan fitnah kepada suami, mencetuskan salah faham suami dan sebagainya. Dengan suami dia tak buat pula macam tu. Tiba dengan kawan laki dia tiba-tiba baik pula boleh beli handphone, iPhone mahal, sebab tu dengan suami punya dah berkira. Benda tu boleh mencetuskan konflik. So jangan buat. Kalau dia nak buat juga, dia rahsiakan daripada suami, itu lebih baik. Sebab soalan ni tanpa pengetahuan. Tapi kalau dia rasa, kalau suami tahu, agak-agak suami okey tak? Kalau dia rasa kalau suami tahu, benda tu akhirnya boleh membahayakan dia, mencetuskan salah faham, konflik, better jangan buat. Better declare siap-siap dengan suami. Itu lebih baik. Kerana mesyuarat perbincangan tu kan lebih baik. Dapat redha suami kan benda baik. Tapi kalau dia kenal suami dia. So benda kes ni dia berbeza. Saya jawab ni pun berdasarkan pengalaman. Saya kaunselor di Jabatan Islam dulu di Jawi. So nak jaga hubungan ni, dia bukan semua benda sama. Tengok kes. Kalau kita kenal suami kita memang jenis kedekut, jenis berkira, dengan orang pun tak boleh. Kita bagi hadiah benda kecil pun dia berkira, dia terasa hati. Jawapannya, jangan sampai kita tak bagi hadiah langsung pada orang dengan sebab nak jaga hati suami. Sebab kita tahu suami kita terlalu berkira punya orang. So kita senyap-senyap bagi juga. Sebab kalau kita tak bagi, orang lain pun tak bagi, suami pun tak bagi, orang tu susah. Jadi kita bagi je lah. Tapi kalau kita kenal suami kita orang yang baik, tak berkira, suami pun jenis penderma, dan orang yang kita nak bagi ni pun adalah orang yang baik juga, yang tidak mencetuskan konflik, suami kita pula kenal, tu kita bagi. Suami tahu ke, suami tak tahu ke, kita beri dengan duit kita sendiri, hak kita sendiri. So tidak ada masalah. Cuma kalau bukan duit kita, duit suami, kita pergi ambil dalam akaun dia, pergi ambil dalam wallet dia, kita bagi pula ke orang, itu tidak dibenarkan. So berdasarkan soalan ni, hukum seorang isteri memberi barangan peribadi kepada orang lain tanpa pengetahuan suami, sama ada duit dia sendiri atau dia ada barangan dia dekat rumah, apa saja dia bagi kepada orang, kalau benda tu tak ada kaitan dengan suami, silakan. Tapi kalau ada sentimental value, ada emosi suami, ni hadiah suami kita bagi pula kat orang, tiba suami tanya, kan benda tu kan mencetuskan polemik yang tak elok. So better jangan buat. Alright, so itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Nanti ada soalan lain, kita buka dalam episod yang lain pula, insya-Allah. Terima kasih. Jumpa lagi dalam Mu Tunggu Aku Tanya. Saya Ustaz Syarizan Daud. Mohon maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.